Salam sejahtera kepada semua penonton tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebelum kita teruskan berita ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan isu hangat yang berlaku di Malaysia maupun luar negara. Anda juga dibenarkan kongsikan video ini agar semua orang mengetahui isu hangat ini. Baiklah, isu hangat hari ini ialah terdapat 21,659 peguam yang berpengalaman di Malaysia untuk dipilih oleh Datuk Seri Najib Razak bagi mewakilinya dalam rayuan terakhir bekas Perdana Menteri itu dalam kes berkaitan penyelewengan RM42 juta dana SRC International SDN BHT, kata Majlis Peguam Malaysia. Setiausaha Majlis Peguam Malaysia, B. Anand Raj dalam afidavit yang difailkan semalam berkata, Peguam Najib ketika ini, Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah memiliki lebih banyak pengalaman dan lebih layak berbanding Jonathan Laidlaw. Katanya, Majlis Peguam Malaysia membantah permohonan Laidlaw, Peguam Diraja, QC, dari United Kingdom, untuk mewakili Najib dalam rayuannya. Anand berkata, Muhammad Shafie sendiri memiliki pengetahuan dan berpengalaman luas, kerana dia pernah berhujah dalam banyak kes membabitkan peruntukan undang-undang jenayah dan pertuduhan yang berkaitan dengan rayuan ahli parlimen pekan itu. Berdasarkan kenyataan, Muhammad Shafie serta pasukan pembelaan telah terlibat dengan kes itu dan sudah biasa dengan pertuduhan serta peruntukan berkanun yang terlibat sejak dari permulaan. Majlis Peguam Malaysia berpandangan Muhammad Shafie sendiri mempunyai pengalaman luas dan kelayakan tinggi berhubung isu yang belum selesai dalam rayuan itu, lebih daripada pemohon, Laidlaw, katanya. Anand berkata, hanya pada tahun-tahun awal selepas Malaysia mencapai kemerdekaan daripada UK pada 1957, apabila terdapat bilangan peguam tempatan terhad yang memerlukan bantuan daripada QC dan pakar asing, hari ini pada tahun 2022, yakni 65 tahun selepas merdeka, Majlis Peguam Malaysia telah berkembang dengan hebat secara kuantitatif dan kualitatif. Kami mempunyai 21,659 peguam bela dan peguam cara yang memiliki sijil tahunan dan amalan yang sah pada 27 Jun 2022. Ada ramai peguam bela dan peguam cara yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang litigasi pembelaan jenayah sehingga peringkat rayuan tertinggi. Penelitian terhadap kelayakan dan pengalaman pemohon, Laidlaw, seperti yang dinyatakan dalam afidavit itu, oleh Muhammad Shafie, menunjukkan beliau adalah QC terkemuka di UK dan mempunyai pengalaman yang pelbagai dan luas dalam pelbagai bidang kuasa. Beliau bagaimanapun tidak mempunyai kelayakan atau pengalaman khas dalam sistem perundangan Malaysia, sistem jenayah Malaysia dan dalam perundangan lain yang berkaitan yang diperlukan untuk rayuan, katanya. Anand berkata, perkara inilah yang sebenarnya terdapat dalam kalangan peguam bela dan peguam cara peguam jenayah terkemuka di Malaysia. Beliau seterusnya menambah, Laidlaw tidak menunjukkan beliau biasa dengan statut, amalan dan prosedur tempatan Malaysia yang sedang berkembang, serta sistem perundangannya. 65 tahun selepas merdeka, permohonan untuk mendapatkan hikmat QC akan didengar di Mahkamah Tinggi di sini pada 6 Julai di hadapan Hakim Ahmad Kamal Mat Syahid. Pada 25 Januari, firma guaman Tuan Shafie Co menyerahkan surat kepada Sekretariat Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengenai hasrat Najib untuk melantik QC, bagi membantu beliau dalam isu rumit dan persoalan undang-undang dalam rayuan kes SRC di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari pada Ogos ini untuk mendengar rayuan Najib terhadap sabitan dan hukuman penjara atas kesalahan penyelewengan dana syarikat itu. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta RM yang dikenakan terhadap Najib kerana menyalahguna RM42 juta dana SRC. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama Datuk Hes Zana Mahat dan Datuk Wazir Alam Maidan Mira, sebulat suara menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020.
Sekian isu hangat ini, terima kasih.